Kembali bersiaran bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia, Meg. Sampai tengah-mengah rakan kita Nok Amalina tadi, Meg. Tapi saya nampak kesannya sebab dulu dia berisi sikit, sekarang dah kurus. Okey, apa pun itu antara aktiviti yang boleh dilakukan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk anda. Anda boleh saja meneruskan aktiviti harian, tetapi dengan keadaan sekarang ada SOP ya untuk memastikan supaya anda dapat meneruskan kehidupan dengan sebaik mungkin ya. Okey, selain daripada kita nak bersama dengan tetamu, kita sebenarnya nak berbincang ni tentang satu topik yang saya rasa turut terkesan disebabkan oleh COVID-19 ini, iaitu mengenai pengurusan majlis dan juga acara, sebab ramai yang mungkin terpaksa menangguhkan aktiviti tertentu, khususnya majlis perkahwinan. Ada rancangan nak kahwin ke tahun ni? Tak ada kan? Alhamdulillah belum lagi ya. Belum lagi. Kalau boleh kita nak melangsungkan perkahwinan secara dalam talian sekarang. Dalam talian. Okey. Tapi ini kita akan bersama secara langsung, bukan secara dalam talian. Kita bersama dengan dua orang tetamu kita nak berbicara tentang masa depan industri pengurusan majlis. Kita ada bersama dengan kita ketika ini Cik Syafiq Izwan Asyari, merupakan Presiden Pertubuhan Adat dan Seni Budaya Warisan Melayu PASWAM di hujung sana, dan juga bersama dengan Cik Amir Firdaus Anwar, merupakan perunding acara dan majlis. Ini antara orang hebat, sudah banyak anugerah yang dimenangi. Jadi pastinya untuk kita berhadapan dengan situasi semasa ini, banyak perkara yang perlu kita perhalusi ya. Sebab sekarang ni kalau kita dengar rintihan dan juga aduan daripada ramai pihak, sebab ada majlis-majlis tertentu yang perlu tangguh, ada pula yang perlu dibatalkan secara sepenuhnya. Jadi mungkin sebagai penggiat industri, boleh tak kita nak kongsikan apa agaknya yang menjadi cabarannya kini apabila majlis-majlis banyak yang sudah ditangguh dan dibatalkan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Thank you to the RTM untuk jemput kita untuk SPM pagi ini. So basically yang sebagai penggiat industri dalam industri pengurusan acara dan majlis, so COVID-19 memang memberikan satu impak yang sangat besar lah kan. So basically banyak kesan-kesan dia, yang kesan-kesan semasa yang sekarang yang dihadapi oleh penggiat. So banyak event yang dah cancel, ada banyak event yang dah postpone, and then ada yang cancel, and then lepas tu banyak juga bakal-bakal pengantin ataupun customer diorang minta refund. So sampai kan ada juga kes yang diorang minta refund dah sampai masuk ke tribunal lah. So basically dia memberi kesan yang besar lah, sebab kadang ada juga bila antara sebab-sebab kadang penggiat industri ini dia tidak dapat refund disebabkan persiapan dah pun dibuat, barang-barang dah pun dibeli, dan lepas tu bila jadi macam ni, so diorang terpaksa menanggung kos tu. Dan lagi kesan yang lain, banyak apa yang saya lihat kesan dia lebih kepada, sebabkan wedding ni dia bila penggiat industri sama ada event, wedding atau corporate, bila COVID-19 memang tak ada projek. At least kalau macam contoh kata kalau macam food, kalau macam restoran contoh, at least diorang ada lah sikit. Wedding industry memang langsung tak ada. So masalah kepada pekerja. Kalau macam dalam company kita, dalam YSA, so kita, dia banyak kesan kepada pekerja-pekerja operation. So di mana diorang punya kerja ni lebih kepada on-site punya. So in term of like macam department admin, finance, sales and marketing, at least diorang still boleh lagi bekerja daripada rumah. Tapi pekerja yang di bawah bahagian operation ni memang langsung tak ada kerja. So itu antara cabaran dalam industri pengurusan majlis ini. Untuk saudara Syafiq pula, pihak kerajaan sekarang ini ingin mendidik masyarakat dengan the new normal ataupun kebiasaan baharu, untuk bukan setakat untuk tempoh PKP, tapi untuk bulan-bulan yang akan mendatang. Jadi ini antara cabaran juga untuk industri pengurusan majlis. Jadi bagaimana untuk memastikan keberlangsungan industri pengurusan majlis ini dengan pembiasaan the new normal dalam masyarakat ni? Baiklah.
apa yang saya dapat feedback daripada penggiat-penggiat ni, mereka dalam proses menyediakan satu SOP, satu proposal untuk dihantar kepada kerajaan, terutama sekali khususnya Kementerian Kesihatan untuk mereka review dan supaya membolehkan majlis diadakan balik. Okey, so antara benda yang kita boleh nampak contohnya adalah di setiap majlis wajib ada sanitizing station. Kita kena sediakan sanitizer, wajib. Organizer kena sediakan sanitizer, kena saring, malah kena saring juga sesiapa yang menghadiri majlis tu kan. Kita buat saringan suhu badan, perkara-perkara macam itulah. Jadi kami dalam proses untuk menyediakan proposal tu, menyediakan SOP tu, dan insya-Allah bila dah sedia kami akan submit, sebab kita pun sedia maklum kita tak pasti PKP ni adakah ia akan dilanjutkan dan sampai bila. Tapi apa yang kita ramalkan dalam tempoh masa 6 bulan ataupun hampir setahun memang akan memberi sangat-sangat kesan yang sangat besar kepada industri. Terutama sekali kalau bagi pihak kami dalam dari segi budaya ni industri perkahwinan lah khususnya. Ya. Cuba alternatif kepada penggiat industri supaya mereka dapat terus bertahan, sebab kalau kita lihat sekarang dengan situasi semasa memang tak dibenarkan pun apa-apa majlis diadakan dengan bilangan orang yang ramai. Dan ini bukan hanya pada waktu PKP ini saja, malah kalau boleh kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan juga minta supaya mass gathering itu tidak diadakan sehingga hujung tahun pun. Jadi alternatifnya bagi pihak penggiat industri selain daripada proposal tadi untuk memberikan SOP dan garis panduan baharu, apa agaknya cadangan yang mungkin sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan untuk memberi kelegaan kepada penggiat industri ini. Okey, so dia berikutan daripada berita yang I think yang tular last week tu kan, ada ketua ketua pengarah KKM dia menyarankan orang supaya tidak berhimpun selama 6 bulan ke setahun. So that berita tu memang satu memberi impak kepada penggiat industri. So puas 6 bulan ke setahun tu ialah tempoh yang agak panjang kan, untuk company-company penggiat untuk survive. So dan sebab tu sekarang ni di mana kerajaan memang masih lagi mempertimbangkan sama ada nak melarang ataupun nak membenarkan, tapi diorang masih menunggu lagi SOP. So SOP tu sekarang ni yang tengah kita orang punya persatuan tengah buat. So sebab di dalam wedding punya penggiat dia ada satu persatuan yang dikenali sebagai AWIM, Association Wedding Industry Malaysia. So diorang tengah rangka satu SOP ni untuk nak propose to the kementerian, dan I think pun kalau tak salah besok dalam beberapa hari ini pun ada satu company wedding Bismillah Wedding yang owned by Mila Jirin pun. So diorang tengah mengumpulkan semua maklumat penggiat industri untuk nak dihantar petition. So sekarang ni petition dah pun dibuat dan akan dihantar kepada government. So itu selain daripada langkah SOP tu pun juga so cadangan saya lah apa yang boleh dibuat ialah penggiat industri kena banyakkan lagi konten, kena lagi aktif dalam mempromosikan orang punya ni, at least dapat memberi keyakinan kepada masyarakat di luar sana yang insya-Allah majlis perkahwinan ni masih boleh diadakan, tetapi kena ada syarat-syarat dia. Contohnya kalau macam had tetamu mungkin tak boleh terlalu ramai, dia mungkin katakan dalam just close family and friend je. And then lagi satu mungkin juga untuk nak adakan majlis kena apply permit ataupun license daripada KKM contohnya kan. So because I think kalau adanya SOP tu insya-Allah dia masalah untuk nak berulang lagi COVID-19 itu mungkin agak tipis. Sebagai contoh saya ambil macam dekat Wuhan pun sekarang diorang dah start wedding dah.
So bila lepas diorang punya lockdown tu, now sekarang diorang dah pun start wedding. Cuma dalam skala yang kecil. Dan tapi diorang pun ada diorang punya SOP yang ketat. Selain macam kalau masuk, kalau masuk diorang kena scan suhu, dan lepas tu diorang akan ada satu like disinfectant channel 10 tu. Because in our company pun sekarang memang we just launch our this disinfectant 10 ni. So then this disinfectant 10 ni, what we plan is orang yang ambil package dengan kita akan bagi as a complimentary. So at least diorang pun rasa safe, and diorang tak perlu nak spend more on the disinfectant 10 tu. Jadi kepada kita nak mengetahui juga, saya kira ramai individu dekat luar sana yang terlibat dalam industri pengurusan majlis ini, dan mereka juga terjejas dalam keadaan COVID-19 sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi saranan mungkin apa langkah yang boleh dilakukan oleh penggiat-penggiat dalam industri pengurusan majlis ini sepanjang tempoh PKP ini, apa yang mereka boleh manfaatkan untuk keberlangsungan pendapatan dan juga kerjaya mereka? Baiklah. Kalau kita lihat dalam event ni kan, dalam majlis ni beberapa pihak terlibat. Contohnya caterer, macam caterer ataupun catering ni, mereka tidak menghadapi masalah lah. Sebab mereka boleh diversify dan buat penghantaran delivery. Saya lihat banyak dah caterer majlis kahwin sekarang dia buat delivery ke rumah. Okey, balik bagi pihak macam MC, pengacara majlis dan juga canopy, deco yang buat decoration semua ni kan. Okey, bagi mereka pula ini adalah satu masa yang sesuai untuk dia restructure balik bisnes dia. Okey, dia buat, mungkin kita panggil muhasabah lah kan. Kita check balik, okey, buat planning balik, buat SWOT analysis balik, buat balik identify, kita kena kenal pasti peluang-peluang yang mungkin akan ada. Sebenarnya dalam COVID ni, post COVID, pasca COVID, akan wujud peluang-peluang baru. Sebagai contoh, Cik Amir ada highlight tadi berkenaan dengan disinfectant channel. Okey, saya lihat banyak dah company-company canopy yang menyediakan servis tu. Walaupun sekarang ni kita masih lagi dalam perbincangan benda ni. Okey, kerajaan pun tidak yalah, saya pun faham kan benda tu, tapi inisiatif tu kita tak patut diketepikan lah. Dia sebagai satu cara untuk kita bagi kelegaan kepada mereka-mereka yang nak berkahwin ni, supaya mereka tidak stigma tu, kita nak buang stigma rasa takut untuk ni. Tapi pada masa yang sama kita tidak mengabaikan keselamatan. Betul. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Baik, apa pun kita harapkan semoga kita dapat berhadapan dengan situasi ini dengan sebaiknya, dan penggiat industri dapat terus survive. Ya, survival itu saya rasa memang sukar, tetapi mungkin dengan apa yang ada waktu ini, dengan masa yang terluang ini, dapat dipikirkan tentang cara-cara atau kaedah-kaedah baru untuk mengendalikan majlis, supaya pada masa akan datang ni ada idea-idea lebih bernas lagi. Ada wow faktor keluar pula lepas tu kan. Puan, terima kasih kepada Cik Amir dan juga Cik Syafiq kerana bersama dengan kami. Kita harapkan semoga industri akan terus berkembang selepas ini dan kita dapat terus berurus niaga kembali seperti biasa.